Bahagian A. Taksiran individu. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Keunikan ini menjadikan Malaysia sebagai contoh bagi kebanyakan negara kerana masyarakatnya hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya. Masyarakat yang harmoni lahir daripada kesediaan kaum-kaum di Malaysia menghormati antara satu sama lain tanpa menimbulkan konflik antara kaum. Pengalaman peristiwa 13 Mei 1969, suatu ketika dahulu banyak mengajar masyarakat supaya menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan. Kini, masyarakat berbagai kaum di Malaysia hidup bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Baiklah, soalan pertama. Nyatakan kaum-kaum utama yang terdapat di Malaysia. Antara kaum-kaum utama yang terdapat di Malaysia adalah Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Baiklah, soalan kedua. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya masyarakat tidak mengamalkan perpaduan kaum? Pada pendapat saya, kesan sekiranya masyarakat tidak mengamalkan perpaduan kaum adalah berlakunya perbalahan antara kaum di Malaysia, terjatuhnya ekonomi negara. Selain itu, tanpa perpaduan kaum juga akan menjatuhkan imej negara dan memudahkan kuasa luar untuk memasuki negara kita. Baiklah, soalan terakhir. Sebagai pemimpin pelajar, apakah langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan di sekolah anda? Sebagai pemimpin pelajar, langkah-langkah yang boleh lakukan untuk mengukur perpaduan di sekolah saya adalah mengadakan lebih banyak program yang memupuk perpaduan kaum dan juga mengajak lebih ramai pelajar untuk menyertai kempen-kempen yang diadakan oleh kerajaan. Selain itu, saya juga akan menjadikan diri saya sebagai pelajar contoh agar pelajar-pelajar akan lebih cenderung untuk mengikuti nilai supaya pelajar-pelajar akan lebih cenderung untuk mengikuti dan berkawan dengan lebih ramai pelajar yang terdiri daripada berbilang kaum. Baiklah, terima kasih. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalannya dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Busana Melayu. Busana Melayu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu baju dan seluar panjang serta dilengkapi dengan samping dan songkok. Pakaian tradisional ini mempunyai dua jenis garisan leher, iaitu sekak musang dan teluk belanga. Rekaannya bukan sekadar untuk kelihatan bergaya, sebaliknya mempunyai falsafah mendalam yang mengangkat kemuliaan Islam serta ketinggian budaya masyarakat Melayu. Tiga saku di hadapan baju melambangkan akidah, Islam dan ihsan. Samping pula membawa maksud kesungguhan menjaga maruah dan aurat. Pemakaian samping di bawah lutut bermaksud pemakainya sudah berkahwin, manakala di atas lutut bermaksud pemakainya masih bujang. Baiklah, soalan pertama. Nyatakan dua jenis garisan leher pada busana Melayu. Dua jenis garisan leher pada busana Melayu termasuklah sekak musang dan teluk belanga. Baiklah, soalan kedua. Bilakah busana Melayu sesuai digayakan? Busana Melayu sesuai digayakan pada hari raya dan juga majlis-majlis rasmi yang disertai oleh orang Melayu ataupun orang Melayu. Soalan ketiga, apakah faktor-faktor yang menyebabkan busana Melayu kurang diminati? Faktor-faktor busana Melayu kurang diminati oleh masyarakat termasuklah mereka lebih cenderung untuk mencuba pakaian atau busana daripada luar negara. Selain itu, busana Melayu juga kurang diminati kerana tidak kena dengan cita rasa masyarakat hari ini.
Soalan keempat. Pada pendapat anda, jelaskan usaha-usaha untuk mempromosikan busana Melayu ke peringkat antarabangsa. Usaha-usaha untuk mempromosikan busana Melayu ke peringkat antarabangsa termasuklah Peringkat Fesyen Busana Melayu boleh menyertai acara peragaan pakaian di pentas antarabangsa. Sebagai contoh, Peringkat Fesyen boleh menyertai acara di London dan mengajak masyarakat antarabangsa untuk mencuba busana Melayu dan sekaligus mempromosikan busana Melayu. Langkah lain termasuklah menghantar pelajar-pelajar Peringkat Fesyen, pelajar-pelajar fesyen ke sekolah antarabangsa bagi menukar pendapat tentang busana Melayu dan juga pakaian-pakaian di peringkat antarabangsa. Baiklah, terima kasih. Bahagian A, taksiran individu. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Keunikan ini menjadikan Malaysia sebagai contoh bagi kebanyakan negara kerana masyarakatnya hidup dalam keadaan aman walaupun berbilang bangsa, agama dan budaya. Masyarakat yang harmoni lahir daripada kesediaan kaum-kaum di Malaysia menghormati antara satu sama lain tanpa menimbulkan konflik antara kaum. Pengalaman peristiwa 13 Mei 1969, suatu ketika dahulu banyak mengajar masyarakat supaya menjadikan perpaduan kaum sebagai keutamaan. Kini, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia hidup bersatu padu dan saling memerlukan antara satu sama lain. Baiklah, soalan pertama. Nyatakan kaum-kaum utama yang terdapat di Malaysia. Kaum-kaum utama yang terdapat di Malaysia adalah seperti Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Soalan kedua. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya masyarakat tidak mengamalkan perpaduan kaum? Pada pendapat saya, kesan yang akan terdapat jika masyarakat tidak mengamalkan perpaduan kaum adalah masyarakat akan berpecah belah. Hal ini akan menyebabkan perbalahan berlaku antara rakyat. Rakyat akan berasa terancam untuk melakukan aktiviti harian mereka. Soalan terakhir. Sebagai pemimpin pelajar, apakah langkah-langkah untuk mengekalkan perpaduan di sekolah anda? Sebagai seorang pemimpin pelajar, langkah-langkah yang boleh saya ambil untuk mengekalkan perpaduan di sekolah saya adalah dengan menganjurkan program yang boleh disertai oleh pelbagai kaum. Contohnya seperti sambutan Hari Raya bagi masyarakat Melayu yang boleh disertai oleh pelbagai kaum yang lain. Terima kasih. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Busana Melayu terbahagi kepada dua bahagian iaitu baju dan seluar panjang serta dilengkapi dengan samping dan songkok. Pakaian tradisional ini mempunyai dua jenis garisan leher iaitu cekak musang dan teluk belanga. Regaannya bukan sekadar untuk kelihatan budaya, sebaliknya mempunyai falsafah mendalam yang mengangkat kemuliaan Islam serta ketinggian budaya masyarakat Melayu. Tiga saku di hadapan baju melambangkan akidah Islam dan ihsan. Samping pula membawa maksud kesungguhan menjaga maruah dan aurat. Pemakaian samping di bawah lutut bermaksud pemakainya sudah berkahwin, manakala di atas lutut bermaksud pemakainya masih bujang. Baiklah, soalan pertama. Nyatakan dua jenis garisan leher pada busana Melayu. Dua jenis garisan leher pada busana Melayu ialah cekak musang dan teluk belanga. Baiklah, soalan kedua. Bilakah busana Melayu sesuai digayakan? Busana Melayu sesuai digayakan dalam majlis-majlis rasmi ataupun majlis ilmu ataupun majlis yang berkaitan dengan masyarakat Melayu, contohnya sambutan Hari Raya dan Hari Raya Aidiladha. Soalan ketiga.
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan busana Melayu kurang diminati? Faktor-faktor yang menyebabkan busana Melayu kurang diminati adalah cara pemakaiannya yang unik dan memerlukan kemahiran yang tinggi untuk memastikan pemakaian yang dipakai kemas dan selesa. Soalan terakhir, pada pendapat anda, jelaskan usaha-usaha untuk mempromosikan busana Melayu ke peringkat antarabangsa. Antara usaha-usaha yang mempromosikan busana Melayu ke peringkat antarabangsa adalah pihak kerajaan melakukan expo ataupun pameran berkaitan dengan busana Melayu ataupun pemakaian masyarakat Melayu di luar negara. Selain itu, pengusaha-pengusaha pemakaian fashion boleh melancarkan pakaian yang diinspirasikan daripada busana Melayu dan mempromosikan pemakaian tersebut di antarabangsa. Sekian, terima